Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, hari ini kita akan teruskan dengan kita punya bab 3. Okay, matematik pengguna insurans. Okay, standard pembelajaran kita hari ini 3.1.3 menyelesaikan masalah yang melibatkan insurans termasuk deductible dan co-insurance. Okay, apa dia? Okay, sebenarnya dia adalah satu peruntukan dalam kontrak insurans. Okay, ada deductible dengan co-insurance. Okay, apa dia deductible? Okay, dia adalah suatu jumlah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi sebelum layak membuat tuntutan daripada syarikat insurans. Okey, jadi dia kena bayar dulu suatu amount. Okey, pemegang polisi kena bayar suatu amount, baru selebihnya syarikat insurans yang tanggung. Okey. So ni masuk deductible. Lepas tu co-insurance adalah perkongsian bersama kerugian antara syarikat insurans dengan pemegang polisi. Dia macam peratusan. Ada perkongsian secara peratusan. Okey. Seterusnya, kita tengok dulu apa dia deductible. Okey, apa dia deductible? Okay, deductible tu tadi dah bagi tahu kan apa kan jumlah yang ditanggung kan. Okey, biasanya deductible ni ada dalam insurans harta, insurans motor dengan insurans perubatan atau kesihatan. Okey, contoh kalau insurans harta, contohnya awak insurankan kedai awak ataupun rumah awak, kalau dia mengalami kebakaran, awak insurankan dia sebanyak 30,000. Jadi kalau ada deductible, contohnya awak kena deductible tu sebanyak 5,000, jadi awak kena bayar dulu 5,000. Lepas tu selebihnya baru syarikat insurans akan membiayai kerosakan pada harta awak. Okey, sama juga dengan motor, insurans perubatan kesihatan pun sama. Okey. Alright. Dia lebih kurang deductible ni macam lebih kurang dalam deposit, macam contoh deposit lah yang awak perlu bayar. Okay. Seterusnya adalah tapi deductible ni tak terdapat dalam insurans hayat dengan insurans liability diri. Contoh kalau insurans hayat, kan hayat ni untuk hayat kita lah, hayat kita kan. Contoh kalau dah mati, takkanlah ada deductible untuk mati kan. Bayar dulu. Okey, seterusnya kita tengok pada contoh 4. Okey, contoh 4 dalam buku teks, muka surat 86. Okey, kita baca sama-sama. Wan Suhaila telah membeli insurans motor untuk keretanya yang mempunyai peruntukan deductible sebanyak RM300. Sepanjang tempoh insurans tersebut, Wan telah mengalami 3 kali kemalangan. Kerugian yang dialami adalah pada bulan Mac, Julai dan Ogos masing-masing sebanyak RM2,800, RM250 dan RM400. Dinyatakan sama ada Puan Suhaila boleh membuat tuntutan terhadap kerugian yang dialami atau tidak. Jika ia nyatakan jumlah bayaran pampasan yang boleh dituntutnya bagi setiap kerugian yang dialami. Okey, macam mana kita nak selesaikan dia? Okey. Kemalangan dia pada bulan Mac kan? Okey, so kerugian kat sini, kerugian pada bulan Mac adalah 2,800. Okey, boleh tak buat tuntutan? Boleh. Okey, kenapa? Bayaran pampasannya adalah 2,500. Kenapa? Okey, kenapa Okay, kita tengok kenapa boleh. Okay, tadi dia punya deductible dia sebanyak 300 kan. Okay, jadi kerugian dia 2,800. Jadi disebabkan nilai deductible ni kurang daripada nilai kerugian, jadi dia boleh buat tuntutan. Okay, jadi berapa bayaran tu pampasan dia? Ni 2,500. Kenapa? Okay, 2,800 ni dia punya kerugian dia. Okey, jadi tolak dengan 300 ni yang dia bayar. Okey, jadi sebab tu dapat 2,500. Okey, itu yang pertama pada bulan Mac. Okey, dia mengalami kemalangan lagi pada bulan Julai. Kerugian dia RM250. Boleh tak buat tuntutan? Tidak boleh. Kenapa? Sebab nilai deductible dia lebih daripada dia punya nilai kerugian. So tak boleh lah. Jadi tak adalah bayaran pampasan dia. Okey, seterusnya
Ni jumlah kerugian kurang daripada amount deductible. Okey. Terusnya, tak bulan ni Cik Puan Suhaila ni accident. Okey, pada bulan Ogos pula dia kemalangan lagi. Kerugian dia RM400. Boleh tak buat tuntutan? Boleh. Kenapa? 300 dengan 400 awak tahu. Nilai dia lebih dari kerugian tu lebih daripada deductible. Jadi bolehlah. Berapa? 100. Kenapa 100? Tolakkan nilai dia. Okey. 400 tolak 300. Kerugian tolak deductible. Jadi dia hanya boleh menuntut RM100 untuk kerugian dia, untuk pampasan dia. Okey. Setakat ni mudah kan saya rasa? Boleh tak? Okey, boleh mudah. Boleh Cikgu, boleh. Okey, senang. Yes. Okey, seterusnya kita tengok contoh. Okey, apa dia ni? Dia kat sini. Ada dia punya syarat kat sini. Ni dalam insurans motor Okey. Pemegang polisi insurans motor wajib menanggung deductible 400 jika kenderaan yang diinsurankan. Ni awak kena take note ni. Okey. Menanggung deductible RM400 jika kenderaan yang diinsuranskan yang pertama dipandu oleh individu yang tidak dinamakan dalam polisi. Contohnya awak bagi kawan awak pinjam kereta awak. Jadi mengalami kerugian. Jadi kawan awak tak insurans, tak ada nama dalam insurans yang awak bayar tu kan. Jadi kena deductible 400. Okey. Lagi individu tersebut dinamakan dalam polisi. Ada nama tapi berumur bawah 21 tahun. Kena juga RM400. Okey, lagi seterusnya pemegang lesen memandu sementara L. Dia accident semasa masih lagi L, belum lesen penuh. Jadi kena 400. Seterusnya pemegang lesen memandu penuh yang kurang dari 2 tahun. Maksudnya dah dapat lesen penuh tapi dah accident sebelum cukup 2 tahun, tempoh 2 tahun. Kenalah tanggung deductible RM400. Itu syarat-syaratnya lah. Okay. So awak akan mengalaminya sebab awak yang akan ada kenderaan nanti, ada kereta, ada motor, ada van, ada bas. So kena tahu. Okay, seterusnya apa? Okay, kita tengok contoh 5. Okay, contoh 5, buku teks. Okay, soalannya. Sherlyn mempunyai polisi insurans perubatan dengan deductible sebanyak RM30,000 setahun dengan had tahunan bernilai RM300,000. Okay. Pada tahun pertama dalam tempoh insuransnya, Sherlyn telah dimasukkan ke hospital untuk pembedahan appendix dan dikenakan kos rawatan sebanyak RM8,000. Pada tahun berikutnya, Sherlyn perlu melakukan pembedahan jantung dan dikenakan kos rawatan sebanyak RM210,000. Nyatakan jumlah yang perlu ditanggung oleh Sherlyn dan jumlah yang dibayar oleh syarikat insurans bagi tahun pertama dan kedua tempoh insuransnya. Okey, panjang tu dia punya apa ni? Soalan. Jadi kalau kita nak fahamkan soalan, kita kena highlight lah, gariskan mana yang penting. Okey, so tengok yang pertama. Okey. Ni kena take note ni. Dia tahunan dia 30,000. Setahun ada limit 300,000. Maksudnya kalau dia lebih dalam tempoh setahun dia guna lebih daripada 300,000 dia kena bayar sendiri. Syarikat insurans tak tanggung perubatan dia. Okey, kita tengok tahun pertama kos rawatan dia RM8,000. Okey, kos rawatan kurang daripada amount deductible. Boleh tak? Yelah. Okay, lebih kena bayar tak? Jadi insurans takkan tanggung. Maksudnya Sherlyn perlu menanggung sendiri kos rawatan sebab dia kurang daripada 30,000 deductible-nya. Okay. Yang pertama. Okay, untuk tahun kedua pula. Okay, kos rawatan dia
mana tahun kedua tadi? Ni, 210,000. Okay, 210,000 tahun kedua. Jadi deductible ingat tadi 30,000. Jadi adakah kena ditanggung? Kita tengok. Kan lebih kan? Kos rawatan dia lebih daripada amount deductible 30,000. Jadi so jumlah yang perlu ditanggung oleh Sherlyn adalah 30,000. Ini adalah amount deductible. Okay, kemudian ni jumlah yang dibayar oleh syarikat insurans 210 ni adalah kos rawatan tolak dengan 30,000 deductible. Okay, jadi yang ditanggung oleh syarikat insurans adalah RM 180,000. Okay, so itu saja saya rasa untuk deductible, mudah. Tiada, okay, sebelum tu ada tak soalan? Okay. Pelajar-pelajar ada tak soalan untuk ditanya? Cikgu. Ada? Maksudnya kalau kita punya deductible tu lagi rendah, pemegang polisi tu dia lagi untung lah. Ya, betul. Betul. Oh, okey. Pandai. Dah boleh agak dah tu. Maksudnya ni antara orang-orang yang bakal memiliki insurans ni. Insurans atau takaful. Dah boleh jual insurans lah tu. Okay, apa? Dia bergantung kepada nilai insurans biasanya. Kalau besar dia punya nilai insurans, dia punya deductible pun besar. Kalau kau insurannya 5,000, takkanlah dia punya deductible sampai 3,000, 4,000, mungkin makan ratus macam tu nilai. Dia akan ada persen dia tu biasanya. Sekarang pun deductible. Mungkin sekarang syarikat insurans pun dia nak tarik lebih ramai pelanggan kan. Jadi dia tak akan letak deductible banyak lah. Jadi kalau banyak dia tak kesian lah dekat pemegang polisi nak bayar banyak, betul tak? Kan syarikat insurans pun sekarang bijak-bijak juga. Iklan Pro BSN takaful. Okay. Tu Cikgu Salimah promote tu. Okay, tak ada iklan je. Okay, student ada soalan lain tak? Ada soalan lain? Bagus soalan tadi tu. Saya pun tak terfikir. Ada lagi soalan? Tak ada. Okay, kalau tak ada bagus ni. Aris nak cakap Aris. Okay, ada latihan untuk deductible ni sebab mudah kan deductible. Kalau macam tak ada latihan macam tak logik pula. Okay, latihan dia muka surat 92. Okay, muka surat 92 soalan nombor 7 dengan 8. Okay, soalan nombor 7 dengan 8. Muka surat 92. Latihan ekstensif. Okay, saya boleh stop sharing.